Ya, dalam segmen Lindung Diri, Lindung Semua, kita juga akan memberikan pemahaman dan juga terjemahan yang lebih lanjut tentang bagaimana media sosial dan juga kesihatan mental itu juga penting dalam kita menepani pandemik COVID-19. Ya, benar. Ramai sebenarnya terkesan walaupun ada banyak talian kasih ataupun talian psikososial yang dibuka untuk anda semua. Tapi hari ini kita ingin memberikan penjelasan yang lebih lanjut bagaimana sebenarnya media sosial ini terkait dengan kesihatan mental, kerana ada banyak cakap-cakap di media sosial yang mungkin boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental anda. Dan untuk pengetahuan anda semua, kami juga pada pagi ini membuka talian untuk anda yang sedang menonton kami menerusi saluran berita RTM TV1 ataupun menerusi Facebook untuk mungkin berkongsi ataupun ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu kami pada hari ini. Okey, bercakap tentang media sosial ini, sudah pasti penyebaran berita-berita palsu juga adalah perkara yang perlu untuk kita letakkan sebagai satu amaran keras supaya kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak tahu tentang kesahihannya ataupun perkongsian yang tidak berautoritatif. Jadi perkara bersifat tentang penyebaran berita palsu, fitnah itu juga boleh memberikan kesan kepada aspek psikologi dan juga mental seseorang. Nak bercakap lebih lanjut tentang media sosial dan juga kesihatan mental, sudah pasti penggunaan media sosial adalah penggunaan yang sangat menyeluruh ketika ini, khususnya dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka kalau tidak digunakan dengan baik, ia akan memberikan kesan yang buruk. Kita nak terus saja menghubungi tetamu kita, iaitu Profesor Dr. Lihana Borhan yang juga merupakan pengarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau boleh kongsikan setakat ini pada pengamatan Prof, bagaimana sebenarnya media sosial boleh mempengaruhi kesihatan mental masyarakat Malaysia, terutamanya mereka yang sekarang ini sedang berada di rumah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Okey. Terima kasih Sister Syahida. Kalau kita lihat ya, sebelum pandemik juga sebenarnya telah banyak kajian yang telah meletakkan memberi kaitan antara media sosial dan juga kesihatan mental. Okay, kita tahu penggunaan media sosial yang berlebihan sebelum pandemik ya dikaitkan dengan kemurungan rasa bahagia, rasa gembira kita jadi not as happy lah. Kemudian kita dikaitkan dengan kemurungan, dengan anxiety yang mana saya nak cakap ini. Kemudian kita ada juga kaitan dengan mental illness yang lain. Kemudian kita sekarang ni berada dalam pandemik. Pandemik pula nak tak nak seperti yang Sister Syahidah dan juga Perhatian Ismail cakap tadi, penggunaan social media memang akan jadi meluas. Sebab kita semua terutama masa sekarang ni bila kita lockdown memanglah telefonlah kita punya cara berhubung dengan dunia di luar. Jadi, tapi sebenarnya kita dah setahun dekat dalam zaman pandemik ini dan kita juga telah dapat banyak kajian yang dijalankan di pelbagai negara dan kita dapati memang ini bukan kalau kita rasa kita secara peribadi mungkin lebih terkesan, sebenarnya memang ada di situ, memang ada kajian yang mengatakan seluruh dunia ya, cakap ya, memang terkesan memang ada peningkatan dari segi insiden dan kebarangkalian masalah kesihatan mental. Kalau boleh di sini saya huraikan sedikit mengapa ini berlaku. Silakan. Silakan Prof. Dr. Seperti yang Brother Ismail cakap tadi, maklumat-maklumat palsu ataupun sekarang ni kami sebenarnya menggunakan istilah infodemik. Kita ada pandemik, kita ada infodemik. Infodemik ini dia punya ledakan maklumat palsu di internet yang sekarang ni bila kita buka kita punya WhatsApp group je kan, kita dapat macam-macam cerita mengenai pandemik. Lepas tu kemudian tiba-tiba keluar balik adalah kawan yang hantar pula balik kata ini palsu. Tapi kalau ada kawan yang menceritakan macam tu kepada kita, tetapi kita juga tahu bahawa ada sesetengah dalam grup WhatsApp ni memang itulah cara bila berita itu disampaikan, itulah yang akan dipegang dan dipegang. Tapi itu yang sebenarnya nanti boleh membawa kepada sebelum ni kita ada tetamu yang menceritakan tentang vaksin. Mengapa ada setengah orang tidak mahu mengambil vaksin kan. Tapi juga ada kenapa dari segi kesihatan mental kita juga, kita ada apa yang kita namakan looming vulnerability model. Model ni, secara ringkasnya saya ceritakan di sini, kita ni bila kita baca sesuatu, terutama bila di zaman pandemik ini, kita tahu ini banyak berlaku di luar, tapi kita akan buat penilaian. Adakah ia akan berlaku kepada diri kita? Apakah kebarangkalian kita akan dijangkiti dengan
COVID-19 ini. Okey, jadi bagaimana kita membuat kebarangkalian tersebut? Inilah kita dapat maklumat-maklumat yang sebegini, sama ada kita masuk internet kita, tapi banyaknya kita dapat daripada media sosial kita. Ya. Okay. Jadi itu yang nanti akan membuatkan apabila kita dari maklumat-maklumat yang kita dapat ni, sama ada maklumat yang palsu ataupun maklumat yang benar, okay, kita akan buat kita punya penilaian peribadi, dan kita rasa, kalau kita rasa subhanallah akan macam tipe ramai keliling kita. Sekarang ni kan, ramai sekeliling kita yang kita dengar yang kena COVID. Sebelum ni mungkin kita, bila kita tengok nombor pun, and then kita tidak ada orang yang kita kenal secara peribadi. Sekarang ni kita bukan sahaja kenal secara peribadi, tetapi mereka yang terkena COVID, tetapi juga mereka yang meninggal akibat COVID. Okay, jadi ini akan meningkatkan rasa kerisauan tersebut. Okay, kalau itu memang mereka yang kita kenal, kita tahu kesahihannya. Masalahnya kadang-kadang kita juga ada dapat berita yang sebelum ni lah, 2-3 hari lepas, kalau tak masuk dekat media sosial, tak masuklah dekat saya punya yang ceritanya, yang cerita remaja 20 tahun yang meninggal sebab pegang package. Kan? Okey, di Kuantan dekat situ. Sebab tu dia meninggal, dapat COVID, dia meninggal sebab dia pegang package. Jadi bila sekarang ni pula kita tahu ramai yang duduk di rumah, dan kita tahu ramai yang kita ni, ramai kita yang kat luar sana memang menggunakan pembelian atas talian lah. Jadi mungkin kita akan mula rasa risau. Okay. Risauan itu akan meningkat. So itu yang pentingnya kita menapis maklumat yang kita dapat dekat situ. Tapi itulah sebenarnya macam mana kita, kalau sebelum ni kita rasa kita okey je, kenapa kita rasa kita ada peningkatan kerisauan ini antara satu sebab utama dia. Ya, sebelum kita nak bercerita tentang penapisan itu, banyak kesihatan mental ini terjejas disebabkan cyberbully ataupun buli cyber di media sosial. Ini satu perkara yang sering kali berlaku dan ditambah teruk dan juga ditambah buruk dengan pandemik COVID-19 apabila kebarangkalian dan juga fokus masyarakat lebih kepada penggunaan media sosial. Jadi bagaimana Prof Dr melihat tentang isu-isu cyberbully ini juga masih lagi menjadi isu yang hangat dibincangkan dan juga hangat diberikan perhatian khususnya dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 kerana banyak faktor-faktor pembulian secara dalam talian dilakukan melalui media sosial. Okey. Fenomena cyberbully ini juga seperti fenomena kesihatan mental sebelum ini pun memang telah banyaklah dikaji, sebab kita pun lihat kenapa mereka yang dalam kehidupan seharian kita nampak lembut saja, kan? Kalau orang Melayu kata pijak semut tak mati. Ya, tapi betul. bila kita baca dia punya apa yang ditulis dekat media sosial ni, ini ke yang orang yang kita kenal ni? Macam tak percaya. Kan, macam ada dua personality yang berbeza, tapi itu sebenarnya salah satu daripada yang memang kita dapatlah sebagai ahli psikologi. Kita banyak mengkaji ni, memang kita kadang-kadang ada yang tiba-tiba bila dia masuk internet tu dia ada jadi personality yang berubah. Mungkin dia merasakan sebab ada satu pendinding pada dia, terutama pada mereka yang tidak menggunakan nama sendiri, kan, yang tidak menggunakan profile picture sendiri. Jadi dia rasa saya bebas, tetapi sebenarnya itu ada masalah dalaman dia lah. Okay? Kalau siapa yang dengar ni and then rasa okey, saya salah seorang daripada mereka, mungkin insyaAllah boleh pergi jumpa bantuan lah. Okay? Sebab sebenarnya bukan orang yang dibuli sahaja yang memerlukan bantuan, tetapi orang yang membuli juga perlukan bantuan. Memerlukan bantuan. Betul. Okey, Puan, kita ada panggilan daripada Kuala Lumpur, Haji Din. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan Tuan Haji, soalannya. Ya. Tanya soalan Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya, sila. Tanya, kalau kita mengalami sakit mental ni, apa yang boleh kita untuk lindungi pada COVID-19? Boleh ulang balik? Boleh. Ya, soalannya Haji Din. Kalau satu sakit mental ni, macam mana dia boleh melindungi pada COVID-19 ni? Okey. Ya. Bagaimana sakit COVID-19 ini boleh melindungi individu tersebut daripada sakit mental? Betul Haji Din? Tu soalannya? Sakit mental, ya, betul. Ya.
Silakan, Prof. Prof, kalau boleh. Saya sebenarnya kurang clear. Ya, mungkin untuk saya rephrase balik soalannya itu adalah tentang bagaimana kita ingin melihat pandemik COVID-19 ini. Dia adalah satu kesan yang kita katakan selari dengan masalah kesihatan mental, kerana ada mereka yang terkena pandemik COVID-19 dan ada juga mereka yang terjejas sebabkan pandemik itu sekaligus mendapat kesan daripada kesihatan mental mereka sendiri. Okey. Prof. Doktor. Betul. Okey, sekarang saya jelas. Ya, memang. Okey, sebab tu sebenarnya bila kita buat lockdown ni, salah satu perkara dari tahun lepas lagi. Okey, ketika kalau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ni, semasa diumumkan lockdown tu, salah satu daripada jawatan kuasa yang kita gerakkan terus adalah jawatan kuasa kesihatan mental. Sebab kita tahu sebenarnya bukan kita perlu untuk jaga untuk selamat, untuk kita punya student, untuk staff kita, bukan untuk mereka selamat dari COVID, tetapi juga sebab ada lockdown tu, kan, ada kunci tara ni, kita lepas tu kunci tara masa 1.0 tu kan ketat, amat ketat. Kalau kita punya pelajar memang dia tak boleh keluar bilik langsung, kan. Jadinya memang kita memang terus gerakkan tuan-tuan kasar ni sebab kita tahu dia akan memberi kesan dekat situ. Bila kita duduk dekat dalam satu tempat yang sempit sebenarnya, walaupun bilik itu selesa, tetapi kalau 24 jam kita, itulah yang kita nampak pagi sampai petang, malam, bangun tengah malam pun macam tu juga, lama-lama boleh juga terkesan dekat situ. Kemudian kita juga tahu pelajar kita, dan juga lepas tu kalau masyarakat di luar juga, kan, ada yang tidak boleh bekerja. Okay, bila tidak boleh bekerja, pendapatan terjejas. Okay. Jadi itu juga satu punca tekanan. Sebab itu sebenarnya perlu kita satu punca tekanan yang memang akan meningkat, akan menjadikan kalau berlarutan akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada kesihatan mental dia. Sebab itu apabila kita melakukan apa-apa strategi, kita kena melakukan melihat itu dia punya pendekatan dia perlu menyeluruh. Bukan sahaja strategi ekonomi, bukan sahaja strategi kesihatan, tetapi juga strategi sosial. Mesti ada. Prof, mungkin kalau kita boleh perincikan soalan Haji Din tadi itu, mungkin maksudnya dari segi simptom. Sebab kalau kita lihat mungkin orang yang tidak ada masalah kesihatan mental, simptomnya adalah demam, batuk dan semua. Bagaimana untuk orang yang mungkin sudah mempunyai masalah mental, maksudnya dalam arti kata lain sudah ada penyakit lain selain daripada komorbid, adakah simptomnya sama? Adakah COVID-19 ini memberi kesan yang sama untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental ini? Mungkin itu persoalan yang cuba diajukan oleh Haji Din tadi. Okey, tapi kalau macam tu saya tak boleh nak jawab sebab dari segi kajian dia memang kita tidak ada yang khusus, link yang jelas lah. Link yang khusus. Memang tak ada link yang khusus yang melihat dekat situ. Tetapi kalau kita nak ambil jangkaan daripada kajian-kajian yang sebelum ni, memang kita dapati bahawa kalau mereka yang stres berpanjangan, dia kebarangkalian untuk sakit lebih tinggi. Okay, dia lebih vulnerable dari segi untuk dapat sakit fizikal. Ya, sebab itu stres adalah stres yang baik dan juga ada stres yang kurang baik untuk kita membuat timbang tara kepada persoalan tentang menangani stres itu. Prof Doktor, kita ada seorang lagi pemanggil, iaitu Hajah Sakinah, Hajah Fatimah yang akan bersama dengan kita untuk memberikan soalan beliau. Silakan Hajah. Assalamualaikum. Hello. Ya. Assalamualaikum. Dari Miri Sarawak. Saya nama Hajah Fatimah. Umur 80. Ya. Saya sudah injection pertama, kedua. Saya sehat walafiat. Tak ada sakit. Jangan bawa ke tengah. Tak boleh injection. Nanti matilah macam-macam. Anak saya pun doktor. Cucu doktor. Saya sudah injection. Pertama, tak ada demam. Tak ada sakit. Saya jangan buat senang. Orang tua pun takut kalau dengar nanti matilah apa sakit. Tak ada. Itu kuasa Allah. Kita jangan buat senang. Orang Melayu dia malu. Betul. Malah buat senang. Dia rasa ada nurse mati apa mati. Jangan buat begitu. Dan orang tua ni hati dia takut. Betul. Saya anak yang mengantar. Tapi saya bukan janganlah. Ini penyakit dah 7,000. Betul. Kes tinggi kan? Jangan buat senang. Doktor, nurse, saya kesian. Siang malam bekerja. Anak bini tinggal. Isteri tinggal. Untuk berkorban menjaga penyakit. Kalau kita ikut kata orang, duduklah rumah. Janganlah merayau.
Macam merayau kanut. Ini gawai ni, bikin jati ni dekat Sarawak, Long House. Dan bilahlah kita nak menghapus penyakit ni, kita harus berdoa pada Allah. Sembuhkan penyakit ni. Kadang-kadang ada budak kecil juga mati. Umur 9 tahun dekat Miri mati juga. Kita cuba kata Allah. Kita berdoa. Nasihat orang tua budak-budak jangan ditakut. Budak-budak ke orang tua ni umur 80 ke 90 dulu. Takut. Kalau takdir lah. Betul. Macam saya sihat. Saya suka minum susu jangan komplek. Saya tak suka makan manis dan tak suka masak sini. Ya. Okey, Puan Saya Fatimah. masak dengan cucu dekat sini 5 orang. Anak bekerja sini dekat rumah. Terima kasih Puan, terima Puan kasih. Hajar. Terima kasih Ya, saya kerana berkongsi. Ya, betul. Itu dia pandangan Puan Hajar Fatimah. Sebenarnya kita perlu berikhtiar dahulu. Barulah kita serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa yang dikongsikan oleh pandangan Puan Hajar tadi. Ini dia Prof Doktor, kita nak membawa pandangan Prof Doktor tentang fitnah di media sosial. Fitnah tentang isu-isu kematian disebabkan mengambil vaksin dan sebagainya. Ini memberikan masalah kepada psikologi khususnya warga tua juga, kerana mereka juga risau. Mereka ada masalah kesihatan, dimomokkan dengan perkabaran-perkabaran yang tidak benar, seperti kalau mendapat suntikan akan masuk ward, meninggal dan sebagainya. Jadi ini perkara yang perlu untuk kita tangani daripada peringkat akar umbi, kerana masalah psikologi ini banyak terbina oleh beberapa perkara yang tidak disahkan kesahihannya, Prof Doktor. Ya, betul Brother Ismail. Tapi saya pergi balik pada Puan Fatimah tadi sebenarnya kenapa saya pun tak interrupt, sebab sebenarnya bila kita lihat kat situ dia menyuarakan kerisauan. Iaitu sebenarnya salah satu daripada cara apabila mereka menyuarakan kerisauan, kita dengar, insyaAllah. Tapi of course lah saya faham kenapa lepas tu kita kena berhentikanlah sebab kita ada ajaran lain di sini. Tetapi kalau dalam hidup seharian kita, kalau kita dalam hidup seharian kita, kalau kita ada saudara yang telefon kita cerita macam ni, kita luangkan masa, insyaAllah kita dengar. Kita dengar, itu sebenarnya satu cara apabila kita ada tempat untuk meluahkan kita punya rasa kerisauan, rasa ketakutan. Itu juga menolong untuk kita menangani kerisauan yang ada disebabkan oleh pandemik ini. Jadi kita boleh dan juga kesedihan bila kita tengok, ya Allah, banyaknya cerita kematian, kan? Kemudian kita dengar pula kematian orang yang kita kenal. Jadi bila kita bercerita dengan orang itu, kalau orang menggunakan kita sebagai suatu tempat untuk dimeluahkan, kita luangkan masa, kita dengar, insyaAllah ya. Tapi kita balik pada soalan Brother Ismail tadi. Ya, sebab itu kita perlu menapis. Kan? Kita perlu menapis. Okey. Sekarang ni salah satu perkara yang kita kena tengok is bagaimana kita nak menapis. Mungkin satu kita tengok, logik atau tak logik. Kemudian lagi satu, sebelum kita tekan share button tu, sebelum kita forward dekat kawan-kawan lain, kita sebenarnya boleh Google, ataupun guna cara yang lain, enjin cara yang lain, dan boleh cari sebenarnya kesahihan dia. Kalau kita tidak yakin kesahihan dia, walaupun kita ada sedikit tidak yakin, tak payahlah kita kongsikan. Tapi masalah sekarang ni kalau susah. Puan, Prof, kalau kita nak bezakan, kadang-kadang saya sendiri baca pun, kadang adalah mereka pusing-pusing fakta tu, kita rasa macam logik juga nak tentukan kesahihan. Tapi Prof, kita ada soalan pemanggil di talian. Hello. Halo. Cik Azmi ya? Cik Azmi. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Selamat Cik Azmi. pagi dan Assalamualaikum Prof. Teruskan. Saya nak dua soalan saja. Dua pertanyaan. Okey, katalah saya contoh kalau kita ada penyakit contoh buah pinggang ke apa, kalau kita pergi cocok suntik COVID tu ada macam mana, dia ada efek ke tak ada efek? Okey. Soalan kedua. Itu yang kedua. Saya bukan pakar kat situ. Saya cakap macam dalam dengar banyak orang kata apa. Kita punya banyak banyak orang kata itu jadi bengkak sini ni. Dan kalau boleh lah saya nak bagi tahulah kepada yang mana jangan dengar apa-apa yang orang lain bagi tahu. Kalau boleh kita nak mengesah tu, kita kena tanya hospital dulu. Nak mengesahkan benda tu.
Kalau rasa kita tak mesahkan benda tu, kita jangan jangan sembang. Sebab benda ni kita macam kita menakutkan rakyat-rakyat Malaysia. Baik, betul. Kalau boleh itu aja. Kalau boleh rakyat ni dia kena kena faham lah. Macam kat hospital tu, nurse, doktor pun susah payah menolong rakyat Malaysia ni nak pulihkan COVID ni. Tapi kalau kita buat benda tu yang orang menakutkan orang lain, kalau boleh saya sarankan kerajaan akan ambil tindakan lah dia. Barulah dia tak bagi tahu. Itu saja. Terima kasih pandangan Tuan Azmi tadi. Sebenarnya pandangannya itu sudah pun menjawab persoalan yang pertama untuk kita mendapatkan pengesahan kepada berita-berita yang disebarkan itu. Tetapi ini kita nak korelasikan kepada Prof Doktor sebenarnya tentang mendapatkan sumber yang sah seperti pakar kesihatan, hospital dan juga klinik adalah sumber yang berautoritatif berbanding kepada di media sosial mengata, oh mak saya doktor cakap benda-benda macam ni, kawan saya bekerja di fasilitas kesihatan. Kalau selagi kita tak berjumpa dengan pakar kesihatan, selagi itu kita tak tahu berita yang sahih. Pandangan Prof Doktor. Tapi kan Prof Ismail, kalau kita nak cerita berkenaan dengan kesahihan berita yang kita ambil, contohnya dikeluarkan daripada pihak KKM ataupun kerajaan dan sebagainya, mungkin ini disusuli sebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap kenyataan dikeluarkan. Mungkin mereka bersangka, oh ini mungkin ada satu perkara yang mereka ingin selindung daripada kita semua dan sebagainya. Jadi pada pandangan Prof sebenarnya bagaimana situasi ini boleh menyumbang kepada masalah penyebaran berita yang tidak sahih ini? Okey, kita kena kita be frank lah ya. Kadang-kadang dekat sini cara menyampaikan kerana kita dari segi sumber otoritatif tu, cara menyampaikan dia mungkin sebab keperluan dia jadi agak hambar, dia jadi agak yalah banyak sangat maklumat yang pada umum dia tak berkait dengan dia. Dia rasa okey, saya tak ingat dah. Lepas tu susah nak ingat, banyak sangat. Selirat. Tetapi bila kita baca dekat WhatsApp ni dekat sini, saya tiba nampak okey, clear. Okey, salah satu daripada cara kalau kita tengok ya, banyak maklumat yang tak palsu ni dia keluar dari bentuk cerita. Naratif. Sebab kita sebagai manusia, naratif cerita itu, especially cerita peribadi, lebih terkesan daripada maklumat umum. Jadi itu salah satu perkara yang mungkin dari segi pihak otoritatif perlu lihat semula lah. Tambah, bukan maknanya tukar, maknanya tambah cara. Tetapi insyaAllah dekat sini sebenarnya memang ada. Kalau kita lihat sudah ada cara penceritaan dan juga ilustrasi yang dikeluarkan dari pihak-pihak otoritatif untuk counter lah cerita-cerita ni. Tapi itulah macam tadi Sister Syahidah cakap, sebab tu saya bagi rule of thumb ya, kalau cerita tu keluar sebab dia kata ini dari seorang doktor di mana-mana, ini dari seorang ahli psikologi mengatakan ini gini-gini. Tak payah forward. Tak payah forward walaupun benda tu nampak logik. Okey. Kalau benda tu sahih, dia akan ada dia punya siapa sebenarnya yang cakap. Supaya sebenarnya bila berita tu sebenarnya tak palsu, orang yang di-quote tu kemudian dia boleh keluarkan. Kan? Sebab bila kita cakap okey, seorang doktor di Kuala Lumpur cakap ni berapa, ramai doktor yang nanti nak keluarkan kata saya tak cakap pun. Kan? Jadi kalau dari kita sendirilah apa yang kita dapat kawal, okay, dengan kita punya gadget kita ni, kalau berita yang tu start dari situ tu tak perlu forward lah sebenarnya. Tapi tujuan mereka berkongsi itu untuk tanya sebenarnya sahih ke tak ni kan. Contoh saya dapat, saya forward kat Ismail, sahih ke ni? Tak apa. Tapi ramai yang kata okey, take note people. Tapi macam kita dah tapi saya merasakan Prof Doktor, daripada kita bertanya, lebih baik kita matikan perkongsian berita itu di situ saja supaya tidak tersebar lebih luas lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof Doktor atas pandangan yang konklusif untuk kita membawakan tentang isu penggunaan media sosial, kesihatan mental dan juga dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Profesor Dr. Lihana Borhan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIM. Terima kasih Prof Doktor bersama kami pada pagi ini. Terima kasih.